InsyaAllah. Oh, boleh ulang balik Ya. Tapi jangan tak ulang-ulang pula. Lepas tu masa test, hara jawab. Kalau saya rindu puan, kalau saya rindu miss, saya ulang balik. Tiba. Kan agak Okay, so kita akan mula dengan revision bagi soalan. Korang nampak saya punya ni tak? Nampak saya punya screen tak? Nampak. Nampak. Okay. So ini adalah soal revision yang saya dah bagi pada korang hari Ahad. Jadi kita akan tengok setiap soalan tu macam mana kaedah nak menjawabnya. Mungkin ada antara korang yang dah lupa ataupun dah tak ingat ataupun memang tak pernah faham pun kaedah nak jawab dia. So soalan test dia lebih kurang macam soalan revision ni. So korang fahamkan kaedah buat revision, insya-Allah korang boleh jawab soalan test. Okay, so kita akan mula dengan soalan pertama. Soalan pertama adalah soalan tajuk statistik. Dah. Soalan tajuk statistik yang ini kita panggil dia sebagai group data with class interval. Zali main game. Astaghfirullahalazim. Okay, so bila kita kata class interval ni maksudnya dekat setiap table kita ni nilai dia ada dua. Satu ni kita panggil lower limit, satu bahagian lagi ni upper limit. So untuk setiap nilai dekat dalam table ni, sebelah kiri adalah sebelah kiri ni lower limit, sebelah kanan ni upper limit. Okay, jangan confuse dengan boundary Boundary tu yang ada point 5.5. Kalau limit ni nilai yang memang dah dekat dalam table kamu. Okay, so soalan pertama dia minta identify the second class interval. Bila dia minta class interval macam ni, tak susah pun. Kamu selalunya soalan ni nilai dia 1 markah. Kamu hanya kenal nomborkan kamu punya kelas. Ni kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Okay. Tu kita nak kenal pasti second class interval. So second class interval kita yang kedua ada dekat sini. So cara nak jawab dia, kamu just tuliskan je balik semula ni interval tersebut. So second class interval adalah 20 to 29. Apakah yang berbunyi macam kereta api tu Masuk tak boleh. Sekejap, siapa nak masuk tadi? Saya tak ada request pun. Mas dengan Sazali. Tak masalahnya dia tak ada dekat dalam saya punya request, tak ada pun nama dia orang. Dah ambil, saya dah masuk. Dah okay. Alright. Mal, kau cacah lah Mal. Itulah. Ya, saya percaya. Akmal bersungguh-sungguh saya percaya. Okay, sekarang ni kita nak fourth class interval. So kalau kita nak fourth class interval, kamu identify je lah kelas keempat. 1, 2, 3, 4. So kita tuliskan. So 40 to 49. Kejap tengah request tu. Okay. Ada soalan tak untuk identify class interval? Tak boleh hilang kamu ni. Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Right, so kalau tak ada, kita pergi pada lower boundary. So boundary pula, kalau kita nak cari boundary, sekarang ni dia nak lower boundary, tapi dia ada bagi syarat. Dia nak lower boundary untuk kelas tertentu. So soalan yang pertama ni, dia nak lower boundary bagi third class. So first kali identify dulu awak punya kelas. Kelas ketiga kita kat sini. So ini third class kita. Lepas tu lower boundary ni adalah nilai sebelum 30. Ni lower limit kita kan. Lower boundary ni, kamu tambahkan dua nilai ni. 30 tambah 29 per 5. Per 5 per 2. Sekejap. Puan nak tanya Puan. Ya, jap. Apa dia? Lower boundary tu macam mana nak tahu dekat 30 tu? Dekat 30 tu. Sekejap. Okay, mula sekali contoh kan kita nak kelas yang ketiga. Soalan ni dia nak yang kelas ketiga kan.
So memula kita pergi dulu kat kelas ketiga ni. Okay, and then kelas ketiga ada nilai 30 dengan 39. Tapi 30 ni kita punya lower limit. 39 ni kita punya upper limit. Kat sebelah kiri mesti lower, kat sebelah kanan mesti upper. Oh. Okay. So kalau kita nak yang lower boundary kelas ketiga, so lower boundary dia 30 tambah dengan nilai sebelum dia 29 bahagi 2. Kalau macam soalan ni nak yang kelas kelima kan? So mula sekali kita pergi kelas kelima, lower dia 50. Jadi lower boundary dia adalah 50. Sekejap. Tambah 49 per 2. Oh, dia mesti tambah dengan yang kelas atas dia? Yes, nilai kat kelas atas dia. Okay, ada soalan lain? Bahagi 2 tu memang dia punya formula. Yes, bahagi 2 memang formula dia. Okay, lepas tu kalau kita nak upper boundary pula, contoh soalan ni, dia nak upper boundary. Sekejap. Mana? Tu dapat 29. Okay. Contoh soalan kat sini dia nak upper boundary untuk kelas keempat. Ni upper boundary kelas keempat. So sekarang kelas keempat kita adalah 40 hingga 49. So kat sini our fourth class is 40 to 49. So kita nak upper boundary. Upper maknanya kena ambil nilai upper lah. 49. 49. Jadi upper boundary 49 tambah 50 per 2. 49. Oh, kalau apa dia ambil yang lower bawah pula? Senang cerita macam ni je. Kalau awak nak upper boundary ni awak tambahkan 0.5 kat belakang. Kalau awak nak lower boundary awak kurangkan 0.5. Contoh yang saya ni dia nak upper boundary second class interval kan. So second class interval saya kat sini upper boundary dia 29.5. Sebab apa kat kanan, lepas tu kita tambahkan 0.5. Ada soalan? Miss. Ya. Miss. Ya, saya dengar. Miss, yang formula tu kalau tak letak ada markah tak? Yang ini ke? Kat tanda ni ya. tu. Ini kalau soalan kamu ada 2 markah, kamu kena letak calculations. Kalau soalan 1 markah je, kamu boleh bagi jawapan terus. Okey. Ada soalan lain? Ya Allah, apa yang bunyi macam aku tak tahulah kereta api ke, gerabak ke. Kipas. Miss ada yang bunyi bising Miss. Tak tahu kat mana. Okey. Sekejap Okey, sekarang ni kita nak dapatkan nilai X dan Y. Kalau kita tengok nilai X dan Y ni sebenarnya dia adalah nilai kumulatif frekuensi. Jadi kalau kita nak dapatkan, kamu just tambahkan nilai ni macam kamu kira kumulatif frekuensi. So pada yang tak ingat cara nak kira kumulatif frekuensi, caranya adalah nilai pertama kita akan ambil terus nilai yang kanan ni, kita bawa ke kanan. Nilai kedua kita akan tambahkan dan tulis kat sebelah sini. So 3 tambah 6, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 9, 30. So dah settle dah. Sekarang kita nak nilai X dan Y. So nilai X adalah 9. Nilai Y adalah 21. Okay, ada soalan? Oh, tu tak ada. Okay. Kemudian kita nak dapatkan range of data. So cara nak dapatkan range of data, saya terpaksa padam ni kejap Okay. Ada berserabut. Cara nak dapatkan range of data adalah kamu kena tolakkan highest boundary tolak lowest boundary. Okay, apa maksud highest boundary? Sekarang ni kamu ada nilai yang paling tinggi kat sini ada 59.5. 59. Yang ni 10 yang paling rendah. Tapi ini adalah highest limit, bukan highest boundary. Yang ini pula lower limit, bukan lower boundary. So caranya adalah 59 ni kamu kena lebihkan 0.5. Dia akan jadi 59.5. Okay, 10 ni pula kamu kena kurangkan 0.5. 9.5. Jadi nak dapatkan range dia akan jadi 59.5 tolak 9.5. So our range is
50. Selesai. Apa dia? Tak payah. Dia tolakkan je. Oh. Formula range adalah highest boundary tolak lowest boundary. Okay. Any question? No. No? Markah Miss. Banyak bagian tu. Maka yang ni 2 markah. Yang Oh, ini kita tukar. kalau yang macam state macam state kan. Maksudnya kita tengok, kita letak. Kita tengok, kita letak jawapan kan. Ini sebenarnya 1 markah je. Oh. Kalau macam yang ini, yang ada boundary ni, kalau dia 2 markah, kamu kena buat jalan kira. Kalau dia 1 markah, kamu terus bagi jawapan je. Tak payah buat kira. Budak ni. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, sekarang kita akan pergi kepada Kita orang nampak. Depan nampak gitu. okay. Next is kita akan cuba jawab soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni adalah soalan untuk ungroup data. Maksud ungroup data ni, data dia ni dia bagi kat awak tak ada table. Okay. So, berdasarkan nilai-nilai ni, kita akan cuba dapatkan 4 perkara ni lah. So, soalan ada 2 jenis, ada 2 kumpulan data. Saya akan jawab guna 1 kumpulan. 1 kumpulan nanti korang cuba sendiri. Okay. So, kita akan mula dengan nilai yang pertama. Data yang pertama. Astaghfirullahalazim. Saya nak guna data yang kedua lah. Okay, 17. Ada construction tu. 16. 18. 13. 11. 15. Okay. Soalan A nak kita dapatkan mode. Okay. The definition of mode is data with highest frequency. Maksudnya data ni kamu kena tengok mana satu nombor yang paling kerap, yang paling banyak ada dalam kamu punya susunan data. So berdasarkan data kita 18. 11 ke 18? 18. 18 yang paling tinggi. Dia bukan yang paling kerap berlaku. 11. Dia nak yang paling kerap berlaku. 11 ya Allah. 11 bar. 11 ke 11. 18? 11. Asal 11 ni. Nanti datang bilik Aiman ni. Itu mood. Aiman tolong kau. Okey, kita tengok 11 ada 2 kali. 18 ada sekali, 17 ada sekali, 16 sekali, 13 sekali, 5 sekali. Maksudnya 11 ni yang paling banyak kali berlaku. Jadi mood kita adalah 11. Datang. Okey. Mood dia sebelah. 11. Soalan B, kita nak dapat min. Kalau macam ni 1 markah lah. Min adalah sum of x over n. Okay, sekarang x ni adalah data-data kita ni. So sum of x, kita tambahkan semua data kita. 17. Oh, min tambah semua Sementara tu siapa yang pegang kalkulator tolong tambahkan. Siap-siap. Tambah Pan. Man, tambah Man. Bahagi n. N adalah bilangan data. Maksudnya ada berapa nombor dalam kamu punya kumpulan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Ada 7. 14. Okay. So yang atas dapat berapa tadi? 101. 101 bahagi 7. Okay. 2 atau 40-an? 14.4. 43. 43. Okay, 14.43. Okay, selesailah. Itu je. Lagi satu bawa game. Standard donation. Deviation. Ni soalan C. Okay, formula standard deviation, sum of x square over n minus sum of x over n square. Ni semua ada dalam buku Kalau kamu nak tengok, formula dia ada dekat muka surat. Sekejap saya buka buku.
Muka surat 69. Buka kan. 99. Kau kena cakap pun ada. Nah, 69. tak tersentuh. Tak, kau kena bercakap pun muka dia dalam ni. Tak bercakap. Kau kena buka mic sekali. Pendek apa tu? Muka kau keluar kat sini. Kau kat duduk lah. Okey, sekarang kena ni, cakap. okey, Kalau kau siapa yang cakap, muka dia keluar situ. pelajar Banyak. perhatian Man, diam pelajar. Aman. Man, diam. Bergaduh Okey. okay. Itu. Sekarang ni, perhatian pelajar, kita nak jangan, dapatkan nilai sum of x square over n dengan sum of x over n. Tak ada kau. So apa yang kamu perlu buat, ni data kamu kan. Nanti kalau soalan macam ni keluar, kamu salin balik data ni. N tu 7. Okay. An. Actually, macam mana nak cakap? Sekejap. Saya padam sikit. Tak ada. Kau tak cakap, kau kena cakap sekali. Ilaha illallah. Sampai dia tadi bercakap. Pening. Ada suara construction tu. Okay. Yang ini x, yang ini x square. Okay. Macam ni. Ni data kamu kan kamu salin. Buat table tau. Yang atas x, yang bawah x square. So setiap nilai ni kamu kena kuasa duakan dan tulis kat belah bawah. So, kita kuasa duakan lah. Contoh 7 plus Mana kuasa tak ada lah. 289. 17 kuasa 2. 11 Tak ada kau dalam betul. 121. Diorang borak kat situ. 121. Kuasa 2 256. Darab kan? 11 Ya. darab. Kuasa 2. Berapa darah? Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. 324. Kuasa 2. Oh. Okey. Oh, 3, 4. semua kuasa 2. Okey, lepas tu 16 kuasa 2. 169. 169. 121. Yang ni? Diam kau yang ni. 225. 225. Okey. Sekarang kamu dah ada x dengan x square. Formula kita ada x, sum of x square. Ni ada sum kan? Dengan sum of x. Jadi kat sebelah kanan sekali ni, alamak. Sebelah kanan Tambah sekali semua, ni, kamu tambahkan. Ya. Puan tak dengar Puan. Jadi kalau Tak dengar X, Puan. Jumlah X. Puan dekatkan mulut dengan okey. Kalau macam ni x, maknanya kat sebelah sini sum of x square lah. Sorry, sum of x. Kalau sini x square, sini akan jadi sum of x square. Okey, tambahkan yang atas dapat berapa? Yang atas dapat 101. Yanti Okey, yang bawah dapat berapa? Sabar bah. Ya. Ya sudah. 1505. Ya ke? Semua dapat yang sama? Ya, betul. Sama. Kan telefon. Betul lah. Ya, betul. Mana dia salah? Satu. Okay. Alright, so sekarang kita masukkan dalam formula. So formula kita ada square root. Buat panjang. Oh, saya tolak banyak markah. Ramai orang yang kena tolak markah untuk dia punya assignment. Sebab buat square root tak penuh Dia buat macam half-half je. Tak tahulah Kena masa, kut pen tu pun. tak tahulah masa meniru tu dia tengok kawan dia pas separuh ke. Entahlah. Okay, kita Dawat mula habis dengan Puan. sum of x square. Dawatnya habis. Saya percaya. Satu. Ya. Oh, Miss. Ya. Yang ni memang formula dia yang atas dia. Ya, memang formula dia. Ya sayang. Oh. Okay. Sum of x square, kita ambil yang ni. N ni bilangan dia ada 7 data. 7. Tolak sum of x yang atas. Kurungan dulu. Salah. Ya. Salah. Kalau apa? Salah letak. Satu. Salah letak apa? Balik 1502 ke kanan. Balik. 1505 tu ke belah kanan, 101 ke Salah. Tak, Sebab video kenapa? formula dia tu tak dapat Kenapa? nilai yang sama. Okey. Sekarang ni kamu kira yang kat dalam kurungan ni dapat berapa? Formula tu tak sama.
Satu susah dia kuasa 2. Oh. 1, 2. Formula dalam buku ke maksud awak? Tu 1502 tu kan formula dia. Oh, tak. Ini 1505 ni sum of x square. Dia memang awak memang dah kuasa 2 kan dia dah. Jadi tak payah kuasa 2 lagi. Oh, jadi masa nanti dia hilang lah. Okey, korang kira dapat berapa? Kira dalam kurungan je. Point. Okey, sepatutnya awak dapat. Ya. 6.82. 6.82. Ya. Formula ada bagi. Kira dalam dulu. Oh. Okey. So kalau setiap kali awak nak kira kan, awak kena pastikan awak kira dalam ni dulu. Dah dapat jawapan macam ni, nanti baru square root kan. Square root tu benda yang terakhir sekali. Kira. Kecuali yang Point 6, 1. So this is the final answer. 2.61. 6. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okay. Dapat. Okey, last kali kita nak cari interquartile range of data. So nak cari interquartile range, step 1, kamu kena susun awak punya data secara meningkat. So kalau data kita ni, data yang paling rendah 11. Lepas tu 11. 13. 11 2 kali. 2 kali. 13. Aduh. 15. Belajar. Nope lah. 17, 15, 16, 17, 18. Dah. Betul. Okey. Langkah kedua, kita kena pasti data kat tengah-tengah. So kita ada 7 data kan. So yang tengah-tengah ni adalah 15. Okay. Range dia? Lepas tu belum, kita nak interquartile range. Sabar. Okay. Ini kita bagi Q2. Interquartile range formula kita. Apa formula interquartile range? El buka buku El. Formula interquartile range. Dia laki sangat. Jangan gelak-gelak lah. Miss tengah tak dengar. Miss. Miss, nak tanya. Ya, apa dia? Shh. Okay, yang nak tanya soalan. Q3 tolak Q1 Miss. Ya, Q3 tolak Q1. Okay, apa yang nak tanya soalan tadi? Siapa nak tanya soalan? Kena susun dari rendah ke tinggi Yes, kena susun dari rendah ke tinggi. Q2 apa? Okay. Q3 Ni Kenapa ambil satu je, Miss? Okay, 15 ni Tengah-tengah. Q2. So kita nak Q1. Q1 ni adalah data sebelah kiri. Jadi data sebelah kanan kan. So sebelah kiri ni kamu pilih yang tengah-tengah dia pula. 11, 13, 11. So ini adalah awak punya Q1. Sebelah kanan ni pula awak pilih yang tengah-tengah. So ini adalah jadi interquartile range kita adalah 17 tolak 11. 6. Apa dia? Awak nak ambil soalan terus? Dia ambil sebelum tu Miss. Selang satu. Sebab bukan, sebab ini kat data 17 ni kat tengah-tengah. Kalau misalnya macam awak ada 16, 17, 18, 19, 20, awak tengok apa data kat tengah-tengah dia. Data tengah-tengah tu yang awak ambil sebagai awak punya Q3. Maksudnya selang satu. Oh, bukan. Okey. Kenapa Okey, tak sebelah contoh. Dia kena ambil yang tengah-tengah juga. Dia mesti ambil yang tengah. Okey, contoh. Contoh kamu ada data macam Macam ni. sini. Kan dia ambil tengah. Kat around sini nak cari. Kat tengah. Yang Q1 sama kita sini kat tengah. 52. Share. Sebab dia buat ganjil kan semua. Macam Miss? Ni Okey, contoh. contoh lah ni. Contoh awak ada data macam ni. Sekejap Mal. Belum. Awak dah susun belum? Bising ya. Awak dah susun belum? Bising kan? Ya Allah. 68. Ya. Nanti susun dulu. Step 1 susun dulu. 8. 52, 66. Lepas tu 68, 76. Ni ada 8 ni. Oh, itu baik.
Lagi? 88. 88. Oh ni kena susun dari kecil ke besar ni? Ya, Ya, step 1 kena susun. Okay, lepas susun buat apa? 68. Macam tu. 68 Sama kat bulat. tengah. 1, 2, 3, 4, kaya, 5, kaya. 6, 7. 66 alamak, ni dengan 7. 80. Yang ni 7 datang juga Saya tambah lagi 190. Ah. Okay, contohlah. Contoh ada satu lagi datang 90 tu Okay, so sekarang ada 8 data kan? Oh ya. Maknanya kat tengah-tengah dia dekat sini. Betul? Betul. Q2 kita adalah 76 tambah 68 per 2. Berapa? Oh. 76. Oh, ya. Satu. Macam mana nak tahu 76 tambah 68? Sebab kita nak cari kuartil kedua. Sebab Kuartil kedua ni maksudnya yang median. Iaitu tengah-tengah. Oh, median tengah Tengah-tengah. Okay, lepas tu katakan kita nak kuartil 1. Kuartil 1 ni dia Tambah. mesti kuartil 1 ni dia mesti nilai antara yang ni yang tengah-tengah. So awak ada 52, 68. 66, 66 kan? Ya. Jadi yang tengah-tengah dia kat sini kan? So ambil 2 ni. 66 tambah 66 per 2. Actually dapat 66 jugalah tapi itulah jalan pengiraan dia. Macam nak cari, lepas tu nak cari kuartil 3. So, kuartil 3 pula ambil bahagian belakang ni pula. Okay, data yang ni. Yang ni. So tengah-tengah dia kat sini kan? Ambil 60 tambah 88 per 2. Dapatlah. Miss, kalau dalam soalan dia memang bagi nombor genap ke atau ada nombor ganjil? Kalau nombor ganjil macam mana nak cari? Nombor ganjil. Nombor ganjil macam yang ni. Kamu ambil je tengah-tengah dia. Kalau nombor genap, kamu kena buat macam ni. Tambah-tambah bagi 2. Tapi ni kamu pun dapat Q1, Q2, Q3. Kalau nak cari interquartile range-nya, kita quartile range. Yang ini tolak yang ni. Miss, nak tahu yang tengah tu shortcut ke Miss? Miss, yang shortcut tengah tu. Mal, bagilah aku orang nak tanya Mal. Lepas tadi kau je cakap, aku nak tanya banyak soalan Mal. Tapi boleh dengar kau. Yang tengah tu. Berapa tu kamu ni? 76 tambah 69, 64, 68 tu. Yang mana ni? Yang tengah tu. Itu jalan, tu yang mana juga tu. Yang ini kalau nak cari kuartil kedua. Median. Miss. Ya. Yang kuartil ketiga tu saja je. Wah. Apa dia nak tanya apa? Miss, memang Q1 sampai 3 je ke Miss? Miss. Ya. Sampai Q1, 2, 3 je ada. Okay. Q1, 2, 3. Ya. Kalau susunan nombor tu ada ada 10, kan ni ada 8 kan? Kalau dia ada 10 pun sampai Q3 je. Kalau ada berbelas-belas pun dia Q3 je. Ya, betul. Sampai Q3 je. Dia takkan ada sampai Q12 ke apa, tak ada. Hello. Okay, ada soalan lain? Ada. Ya, apa dia soalan dia? 84 tolak 66 bukan 18 ke? 84 tolak 66. Mana? Oh, it's okay. Thank you. Saya terbalik dah. Okay, terima kasih. Ya Allah, thank you very much. 16. Sorry. 16. Okay, ada soalan lain? Markah apa tu? Banyak pengiraan ni. Kau tanya markah ni. So, kalau tak dapat markah penuh, yang tanya markah penuh tu kalau tak dapat penuh siap Zali tanya Zali. Budak DTC. M1. 4 atau 5 markah? Ni 18. 14 tolak 6, 18. Ya Allah. Dah, okay. Ada soalan lain? Kalau tak tu, sorry. Ni kalau benar. Soalan lain? Ni boleh lah bagus. Miss. Ya. Okay, semua faham Faham. Formula memang Q tolak Q1 Ya. Formula memang Q3 tolak Q1. Baik, Miss. Right. So next is bagi soalan sekejap. Soalan seterusnya adalah
Okay. So ini adalah dah habislah soalan tentang statistik. Kita akan masuk pada soalan yang berbentuk sequence and series. Okay, kalau nak tengok nota sequence and series, korang boleh refer buku muka surat 135. Aku satu John. 135, 132, start 132. 135 start. Sorry, 132. 132. Satu. 132. Tadi berapa Miss? Minggu dua ke? Tadi. Okay. So, apa dia? Miss. Ya. Unit dua kan? Ni unit 5. Tadi. Yang tadi unit 2. Okay. Miss. Ya. Miss. Apa dia? Love you. Okay. Kita akan aku dah habiskan kelas cepat. Budak ni. Miss Kita dah nak kahwin lah kan Miss? Ya, betul. Kita nak cari the first 3 term. So, kalau soalan minta the first 3 term, maknanya kamu kena senaraikan T1, T2, T3. So, dapat soalan macam ni, kita ada Tn, maknanya awak dah diberi formula Tn. Jadi, tak payah nak buat An tambah 1D, Tn equal to A tambah N plus minus 1D, semua tak payah. Ikut je apa formula dia bagi. 9 tolak 5N. Okay, sekarang kita nak T1, T2, T3. So, T1 equal, nilai N ni kita akan tukarkan dengan 1. 9 minus 5 times 4. T2, 9 minus 5 times 2, negative 1. T3, 9 minus 5 times 3. Berapa? Ya Allah, apa benda tu? Negative 6. Jom gaduh puan. Serius lah. Budak main bola cik. Innalillah. Okay. So sekarang, lepas kamu dah buat ketiga-tiga nilai, jangan biarkan macam ni je. Kamu kena bagi jawapan akhir kamu. T1, T2, T3 kena senaraikan. 4, negative 1, negative 6. Okay, dah selesai. Oh. Macam tu je. Okay. Second, macam tu je. Soalan seterusnya, kita nak cari the sum of the first 2 term. Maksud dia nak cari hasil tambah untuk 2 term pertama. Jadi ini kat sini kita nak sebenarnya T1 tambah T2. Kan kita dah kira kat sini kan, ni T1, ni T2. So tambahkan je. 4 tambah negatif 1. So dapat 3. Selesai. Selesai. Miss lagi sikit. Laju sangat. The sum of first 2 term maksudnya hasil tambah 2 sebutan pertama. So awak ada 3 sebutan yang awak dah kira kan. Sebutan pertama, T1, sebutan kedua, sebutan ketiga. Hasil tambah 2 sebutan pertama adalah awak nak tambahkan sebutan pertama dan sebutan kedua lah. So tambah je lah. T1 tambah T2. Kalau dia nak ada soalan? Miss, Miss. Ya. Faham. Faham tak? Okay. Kalau dia nak the sum of first 3 term, tambah je lah T1 tambah T2, T3 tambah T3. Kalau sum of first 4 term, T1, T2, T3, T4, T4 tambahkan. Macam tu. Okay, any question? Tak ada ni. Okay, baik. Dia faham semua. Okay. So soalan seterusnya, we have given the first term of arithmetic progression is 9. So setiap kali dapat soalan bentuk AP atau GP, kenal pasti dulu dia AP ke GP. So dalam soalan ni soalan direct lah, dia dah kata ini adalah AP. Okay, and then kita diberi maklumat first term dia 9 labelkan. Lepas tu dia kata fourth term is 18. Dia bagi term keempat. Jadi maknanya T4 is equal 18. So awak diberi 2 maklumat.
Maklumat pertama, awak diberi nilai A. Maklumat kedua, awak diberi nilai T4. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, setiap kali dia bagi maklumat tentang term atau sum of, bermakna kamu kena gunakan formula berkaitan dengan maklumat tersebut. So dalam soalan ni kita diberi maklumat tentang term. Jadi maknanya kena guna formula TN. Okay, kalau kita diberi maklumat tentang sum, maknanya kita kena guna formula SN. Itu dua tu je lah. So sekarang kita AP dan kita gunakan TN. Jadi formula TN untuk AP ni awak boleh review kat buku ialah A tambah N tolak 1 D. Nanti kat dalam test, korang tengok je kat belakang. Dia ada bagi formulanya. Mula korang tengok formula korang ni AP ke GP. So lepas tengok AP ke GP, korang tengok nak guna formula TN ke SN. Kalau guna formula TN, salin siap-siap formula TN. Miss, ni formula yang mana, Miss? Formula term of arithmetic progression. Yang ini korang boleh tengok kat dalam buku muka surat 136. 136. Okay, sekarang kita dah ada dua maklumat. Kita ada A dengan kita ada T4. Okay, soalan kita nak cari common difference. Common difference nak cari D lah maksudnya. Jadi kat sini D ni tak boleh ada lah nilai tu sebab kita memang nak cari D. So apa yang kita ada? Kita ada T4 sama dengan 18. A sama dengan 9. Lepas tu kan sini 4 ni ialah TN kan. Jadi kaedahnya adalah first tulis formula. Lepas tu isikan nilai T4 sama dengan 9 tambah N adalah 4 tolak 1. D kita tak tahu. D memang nak cari. Lepas tu T4 adalah 18. 18 kita letak kat belakang. Mana 84 tu? 4 kan T4. N kan 4. So N kat sini 4 lah. Okay. Soalan lain? Alright. Lepas tu kita pindahkan dulu 9 ke kanan. 18 tolak 9. Lepas tu sekarang 4 tolak 1 ni awak boleh kira siap-siap lah. 4 tolak 1 3. 3D. 18 minus 9 is 9. Bawa 3 ke kanan. Over 3. So bila dah bawa 3 tinggallah D. So D sama dengan 3. Selesai. Ada soalan? Okay. So kita dah ada A, kita dah ada D. Maknanya kita dah boleh kira apa-apa je pengiraan yang dia minta lah. So soalan seterusnya kita, apa dia? Ada soalan? Kenapa 4? Sebab dia cakap kat sini the fourth term. Fourth ni maksudnya 4. T4. Jadi kan dia kata sebutan keempat fourth term is 18. So saya terjemahkan ni dalam bentuk aritmetik. Dia akan jadi T fourth term ni akan jadi T4 is jadi sama dengan 18 ni 18 lah. Jadi T4 sama dengan 18. T4 sama dengan 18. Ni semua. Dia tak sama dengan equation yang atas lah. Yang ini ke A tambah N tolak 1D ke? Equation dengan atas tu yang 9 tolak 5N. Tak, sebab ini soalan lain. Ini soalan sequence. Ini soalan arithmetic progression. Okay. So next is kita nak cari. Faham. Okay. Dia suruh kita cari 9th term. So maknanya soalan B ni. Okay. Ini soalan-soalan yang perlu awak score tau. Maksudnya ini soalan masuk formula tu dapat jawapan. So please score So yang ni kita nak cari. 9 term tu T9 lah. Yes, very good. So kita nak cari T9. Pandai. Okay, formula TN yang ini. A tambah N tolak 1D. So kita nak T9. So T9 equal
A kan dah ada dalam soalan 9. 9 plus N kita adalah 9 minus 1. D ni kita dapat daripada soalan sebelumnya tu, kita kira dapat 3. So sekarang, you kira je lah macam biasa. Ni direct guna calculator pun boleh. Tak payah buat step-step nak kira satu-satu. 27. 9 plus 27 tolak 3. 33. Yang 18 tu tak ada Miss 18 tak ada sebab 18 ni T4. Dia tak ada kaitan dah dengan soalan B. Okey. 33. 36. 33. Okey, soalan yang last. Soalan ni awak ada 2 option. Sama ada, kan dia kata dia nak first sum of first two term kan. Awak boleh guna S2 ataupun awak nak guna T1 tambah T2 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi sebab soalan ni, beza soalan 5 dengan soalan 4 adalah soalan 4 awak dah dapat dah T1 dengan T2 awak. Sebab tu awak tambahkan tu dapat jawapan. Okay. Kalau soalan 5C ni pula, kamu belum ada T1 dan T2 kan? Jadi, better kalau nak jawab soalan yang tak ada T1, T2, kena guna formula sum. Okay, maksudnya macam ni. Arithmetic progression kan ada formula sum. Formula sum dia adalah Sn equals to n over 2 dalam kurungan 2a tambah n minus 1 d. Ini formula sum of untuk arithmetic progression. So kamu masukkanlah nilai-nilai dalam formula ni untuk dapatkan S2. Okay, dia jadi okay. So, apa yang berlaku adalah S2 sama dengan N kita 2 per 2 A kita adalah 9 tambah N minus 1 2 tolak 1 darab D kita kira-kira tadi berapa? 3. Okey, yang ni nak kira direct boleh, nak kira guna satu-satu pun boleh, tak ada masalah. 3. Kakak berbenar je. Miss. Ya. Itu dua mana nak? Apa dia? Okey dah. So jawapan dia 21. N. Itu dalam ni. Ya, saya tulis formula dekat atas supaya korang nampak. Sn equals n over 2 A plus n minus 1 D. So n kan S2, jadi n ni jadi 2 lah. 2A. A kita pula dalam soalan tadi dia dah bagi 9 tambah n. N ni kat sini tadi S2. N ni 2 tolak 1 D. D ni kamu punya D lah yang kamu kira kat soalan A tadi, 3. So ni awak kira direct je guna calculator. Dapatlah 21. Tanya. Oh, Miss. Ya. Tanya. Apa dia soalan? Kalau kita kira dari yang macam T1 dengan T2 tadi boleh? Boleh, tapi kalau kamu nak kira T1 dan T2, maknanya kamu kena kira dululah. T1 tu A kan, 9. T1, 9 lah. Kira T2 dulu. Nanti lepas tu awak tambahkan 9 tambah nilai ni, so awak dapatlah S2. Boleh je. Tapi tak sesuai kalau soalan tu minta sum of 30 ke. So awak takkan awak nak kira sampai 30. Gitu. Ada soalan lain? Tak ada. Okay.
Soalan seterusnya ni, kalau korang ada buku saya nak korang buka buku muka surat. Okay. Muka surat 147. Example 5.16. Okay, soalan ni banyak kali ditanya dalam final. Maknanya kamu kena alert lah cara nak jawab dia. So, bentuk soalan ni adalah kamu diberi nilai dalam progression, tapi nilai tersebut ada unknown. So, matlamat kita adalah kita nak dapatkan nilai unknown tersebut. Okay, first step kita identify dulu apa jenis progression kita. So, progression kita adalah geometric progression. So, maknanya kalau geometric progression, kamu kena dapatkan nilai R. Okay. Caranya adalah, korang tengok je cara saya buat. First, kita tulis dulu kita punya sequence. P tolak 3, 18, 36. Step kedua, untuk dapatkan nilai R, kamu kena bahagikan nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Maksudnya, 18 bahagi ni awak dapat R1. Sorry, jap. Saya tulis tak kemas. Okay. Ini kamu dapatkan R1, lepas tu 13 bagi 18 untuk dapat R2. Okay, maksud dia macam ni. R1 sama dengan 18 per P tolak 3. Memang tak boleh selesaikan sebab ada unknown. So biarkan je. Lepas tu dapatkan pula R2. R2 pula kita kena bahagikan 36 dengan 18. Kita kena bahagikan kanan bahagi kiri. Jangan salah. Jangan terbalik ke kiri bagi kanan. Nanti dapat jawapan 1 per. Lepas tu dapatkan R2. 36 bahagi 18. Sama dengan, kalau dia boleh bahagikan macam ni, bahagikan sampai dapat nombor. So, ia akan dapat sama dengan 2. Okay. So, awak dah dapat R1 dan R2. So, kita tahu dalam geometric progression, untuk membuktikan dia geometrik, R1 mesti sama dengan R2. Jadi, kita kena samakan nilai R1 dengan R2. Maksud dia macam ni. R1 is equals to R2. So, R1 ialah kita punya ni kan 18 per P tolak 3. R2 pula adalah 2. Kita dah kira. So, dari sini kamu akan darabkan macam kamu buat cross multiply macam biasalah. Macam algebra biasa. Okay. 18 tolak 3 sama dengan 2. Yang ini awak akan cross multiplykan ke atas. Lepas tu cari P tu, Miss. Kita nak, matlamat kita memang kita nak cari P. 2 minus 3. Ini awak nak darabkan pun boleh, awak nak terus bagikan 2, saya darabkan lah. Sebab mesti nanti korang macam pening nak hilangkan. 2 kali P, 2 kali 3. Tolak 6. Bawa 6 ke kanan. 18 tambah 6 sama dengan 2 P. Lepas tu berapa? 24. 2P sama dengan 24. So P sama dengan 24 per 2. Okay, selesai. 12. Okay, any question? Tak ada Okay, so nanti kalau korang nak ya. Apa dia? Okay, macam soalan yang ni, soalan yang kedua ni kan ada P-nya dekat tengah-tengah kan, tapi konsepnya tetap sama. Maksudnya 4 bahagi 9 tambah P, 9 tambah P bahagi 64. Faham tak? Macam mana?
Syayani, soalan B ni kan kamu ada 2 sebutan tapi nanti kamu akan dapat 2 kali sebutan P. Okey. Dua kali P lah. Kamu tengok 2 kali P buku. ya maksudnya. 2 kali P. Kamu tengok buku. Buku pula. Kamu tengok soalan ni. Dia macam. Sorry. Kita ni nafas L lah ni. Okay. Ini bahagi yang ini untuk punya R1. R1 9 tambah P per 64. Lepas tu R2 yang ini bahagi yang ini pula. 4 per 9 tambah P. Kan ada 2 sebutan P kan? Tapi lepas tu kamu tetap akan bahagikan macam biasalah. Bahagikan pula. Samakan macam biasa. R1 sama dengan R2. Sama dengan R2. Kan tambah P per 64 equal 4 over 9 plus P. Cross multiply. Nanti kamu akan dapat persamaan kuadratik. Lepas tu kamu kena selesaikan pakai EQN. Boleh tak? Boleh buat sendiri tak? Tak boleh. Boleh Miss. Ajar Miss. Orang ni memang lah. Miss, saya nak tanya. Ya. Miss. Tadi kan dia suruh cari sampai P je kan? Kalau dia cari sampai R1 dia ni lah. Kena buat sampai habis lah. Kalau tu kena ganti lah. Kalau dia nak suruh dapatkan ratio-nya, kamu kena gantikan. R1 okay. lah. So sekarang kita cross Miss, kau nak tanya. Apa dia? Boleh ulang balik tak? Yang mana? Yang mana? Yang B. Okay, Yang B. Ini soalan yang B. Yang dia bercampur. Tak tahu. Okey, ini tadi susunan untuk soalan B lah. 64, 9 tambah P dengan 4. Maknanya step 1 kita akan dapatkan R1 dengan R2. So R1 yang tengah bahagi yang kanan ni bagi dengan kiri dia. Yang ni. Yang ni R2 dia pula. 4 ni bahagi dengan 9 tambah P dapat R2. Okey. Lepas tu kita samakanlah kiri dengan kanan. Kiri kita 9 tambah P per 64. Kanan kita 4 per 9 tambah P. Puan, Aiman kata ada video nanti tak Puan? Dia nak revision dia. Tak dengar lah. Okay, lepas kamu dah samakan kiri dan kanan, kamu buat cross multiply. Maknanya yang bawah akan darab ke atas. So, yang bawah ni 9 tambah P ni kita darab lah. Ya Allah, ni bukan tambah. Ni bukan tolak, ni tambah. Yang bawah ni kamu darab ke atas. Yang ni pun sama kamu darab ke atas. So, 9 darab 9, 81. 9 darab 9 darab P. 9P. P darab 9. 9P. P darab P. P square. Equal 4 times 64. 256. Sekejap. Lepas tu kamu kena simplifykan macam kamu buat kuadratik. Okay. Sebab dah PKP kan, saya terpaksalah buatkan kuadratik untuk semua orang. Saya pun tak tahu apa nasib saya sekarang ni. Tambah 81, bawa 256 ke sebelah kiri, tolak 256 sama dengan kosong. Kenapa kita kena samakan dengan kosong? Sebab sekarang ni dah jadi persamaan kuadratik. Okey, lepas tu ni tadi 9 tambah 9, 18. 81 ni tolaklah dengan 256. Negatif 175. Okey, tambah 18P. P square. So ni kamu guna EQN calculator. Okey, sekarang semua guna EQN. Dapatkan nilai S1 dengan S2. Kejap Amis.
Miss. Contact arrow. Miss, EQN 1 Miss? Ha? Ah, iya. EQN degree 1. Bukan Q1 7 Miss Degree kan 2. EQN degree 2. Betul lah. Oh, EQN begitu. So jadi X1 7. X2? X1 7 negatif 25. Okay. So kalau guna EQN dapat X1 sama dengan 7. X2 sama dengan Negatif 25. Okay, tapi jangan letak X sebab awak punya unknown P. So letaklah P sama dengan P sama dengan negatif 25. Okay, selesai. Miss, kalau letak X je ni. Salah. Saya akan tolak satu markah sebab awak salah konsep lah. Okay, so kat situ ada dua jenis lah. Jenis yang okay. Kat situ ada dua konsep lah. Jenis pertama, kamu kira terus directly dapat satu jawapan. Ataupun kalau kamu kira, dapat atas bawah ada P sampai dapat kuasa 2, kamu kena guna EQN. Okay. Ada soalan? Ada. Ada Semua okey? Nanti tengok balik. InsyaAllah kalau sempat saya post video hari ni. Kalau sempat. Lepas tu kamu study. Kalau tak sempat hari Ahad saya bagi videonya. And then next week ada masa lagi 2 hari untuk datang jumpa saya untuk tanya soalan. Hari Ahad dengan Isnin. Okay. Selamat malam. Okay. Miss, saya nak tanya Miss. Apa dia? Miss, saya nak tanya soalan last. Ya, apa dia soalan? Jarang sejak kaki. Cepat-cepat saya ada urusan lagi. 2P tu nak ambil yang mana satu? Yang mana? Yang kan ada jawapan 2P, kita ambil dua-dua ke? Ya, ambil dua-dua. Kecuali kalau dia ada bagi syarat. Macam mana? Kena ambil dua-dua kecuali kalau dia bagi syarat. Syarat, okay. Syarat tu maksudnya dia kata given that P is positif, baru kamu pilih P sama dengan 7. Kalau tak, bagi je dua-dua jawapan. Okay. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, kamu boleh semak balik apa yang kita bincangkan hari ni. And then kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya lah yang berkaitan dengan matematik. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Cik Lisa, sebentar. Apa dia? Apa dia soalannya? Aduh. Ya, apa dia? Selasa kan? Wow, siapa tu?